Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita bersiaran langsung di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk join sesi live kita pada hari ini. Okay, so seperti biasa, setiap hari Isnin sehingga hari Khamis saya akan go live di Facebook dan juga di TikTok dan kita akan borak-borak berkaitan dengan saham Bursa Malaysia. Okay, so kepada anda yang merupakan pelabur dan trader saham Bursa Malaysia ataupun anda yang bakal melabur ataupun trader melabur ataupun jadi seorang trader saham di Bursa Malaysia, anda boleh join sesi live ini sebab kita akan borak-borak lanjut berkaitan dengan saham, okay, dan bagaimana cara untuk kita mulakan langkah dalam saham. Okay, so dalam sesi live pada kali ini saya nak buat sharing sikit berkaitan dengan bagaimana cara kita bertindak dalam saham. Okay, sebab tadi saya ada buat posting dekat Facebook page Nizam Malik dan ada orang komen, saya tak ingat nama dia apa, nama dia susah sikit nak sebut. Okay, dan dia kata inilah antara persoalan, okay, yang selalu menjadi persoalan di kalangan orang yang melabur saham, tak tahu patut jual ataupun tidak. Okay, adakah patut top up ataupun perlu top up ke ataupun perlu average down ke. Semua tu adalah perkara yang kita nak tahu macam mana cara untuk bertindak dalam saham. Okay, so dalam sesi live kali ini saya nak share dengan anda macam mana cara saya buat keputusan dalam saham, macam mana saya bertindak dalam saham. Okay, jadi kepada anda yang berminat nak belajar, okay, nak tahu cara saya, anda boleh stay dalam sesi live ni dari awal sampai habis. Okay, semoga anda dapat ilmu yang bermanfaat. Still Ayon, selamat tengah hari. So saya buat live ni untuk menjawab persoalan tuan, okay, dalam komen pagi tadi, okay, berkaitan dengan persoalan macam mana kita nak bertindak dalam saham. Okay, bila harga saham naik, bila harga saham turun, okay, macam mana kita nak bertindak. Okay, so hari ni topik yang sangat-sangat menarik, okay, di mana saya akan kongsikan dengan anda cara saya bertindak dalam saham. Okay, dan apa yang saya kongsikan dengan anda based on pengalaman saya sendiri melabur dan trade saham. Okay, mungkin sesuai dengan anda, mungkin tak sesuai dengan anda, terpulang masing-masing. Okay, tetapi inilah cara yang saya buat, okay, dan bagaimana saya boleh kekal konsisten dalam saham bertahun-tahun. Okay, salah satu sebabnya adalah saya mempunyai sistem saya dan juga cara saya buat trading plan. Okay, dan hari ini saya akan tunjukkan kepada anda. Okay, alright, King of Tusun sambil enjoy jalan-jalan ni sambil tengok live. Wow, jalan-jalan kat mana tu? Okay, hari Khamis pun jalan-jalan ya. Alright, K, FYP, terima kasih. Cik Nur join. Okay, terima kasih kepada anda yang di TikTok. Okay, terima kasih yang follow saya. Okay, kepada anda yang berada di Facebook yang masih belum follow saya di TikTok, anda boleh follow saya. Anda search dekat TikTok page Tuan Nizam Malik. Okay, dekat situ ada video-video konten. Okay, kebanyakan rakaman sesi personal coaching saya tunjukkan dekat dalam TikTok saya. Okay, so make sure anda follow saya dekat TikTok. Tonton video-video yang saya share dekat TikTok. Okay, insyaAllah ianya akan sangat-sangat bermanfaat. Okay, alright, Muhammad Faizal Bergegau namanya. Okay, saham ni macam mana? Macam forex tu ke? Macam forex tu macam mana? Cuba tuan explain sikit forex tu macam mana. Belajar bagaimana bertindak dalam saham. Okay, so bagaimana bertindak dalam saham ni? Okay, first kali anda kena faham, anda kena ada trading plan. Okay, trading plan lah yang akan membantu anda untuk bertindak dalam saham. Okay, so sama macam kalau katakan kita nak bina sebuah rumah. Okay, okay, ni rumah. Ingat kalau saya waktu sekolah dulu saya lukis rumah macam ni. Okay, macam mana kita nak buat rumah kalau arkitek ke, okay, interior designer ke, dia nak buat rumah kan, dia kena ada plan dulu, kena lukis plan. Okay, dan rumah tu akan dibina mengikut plan tersebut, betul tak? Kena ada perancangan, plan. Okay, ada tak orang buat rumah tak ada buat plan? Okay, dia akan jadi suka hati dia lah cacah merba, dia akan berubah sana sini kan. Tapi kalau kita ada plan untuk buat rumah, rumah tu akan siap seperti plan tersebut.
Okay, sama juga interior design. Bila dia nak buat design dekat dalam rumah, dia akan buat macam mock-up dulu. Macam orang kata apa, 3D design yang kita boleh nampak kawasan dalam rumah tu akan jadi macam mana. Setuju dulu dan baru kita buat. So biasanya macam tu. So plan ataupun trading plan ni sama juga. Dalam saham ada trading plan. Trading plan ni adalah perancangan jual beli saham kita. Okay, dan ini kita cerita tentang trading saham. Okay, untuk capital gain. So masalah ramai orang adalah mereka buat technical analysis. Mereka tahu buy signal, mereka tahu indicator signal, tetapi mereka tidak buat trading plan sebelum beli saham. Jadi bila tidak ada trading plan sebelum beli saham, maka anda tidak tahu macam mana nak bertindak dalam saham. Okay? So dengan adanya trading plan, okay, anda akan tahulah apa nak buat dalam saham. Okay, jadi apakah itu trading plan? Apakah benda yang anda perlu ada dalam trading plan? Okay, so secara ringkasnya, ada 4 perkara sebenarnya. Okay, ada 3 harga dulu. Okay, 3 harga. Yang pertama, nombor 1 kat tengah-tengah. Lukis macam ni. Nombor 1 adalah anda kena tahu berapakah entry price anda. Di manakah entry price anda? Biasanya kita letak sebagai EP. EP adalah entry price. Boleh nampak kan? Boleh nampak? Kejap saya tutup lampu sekejap. Okay, right. Nampak kan? Lebih jelas? Okay, right. So, entry price ni dekat tengah-tengah. Nombor 1. Okay, entry price. Itu adalah harga yang pertama yang anda kena cari. Anda nak beli saham ni kat harga berapa? Okay, so entry price. Okay, nombor 2 adalah anda kena tahu anda punya cut loss price. Cut loss price kita sebut dia CLP. Nampak? CLP. Okay, so entry price kita kena tahu cut loss price. Okay, nombor 3, okay, kita kena tahu di antara entry price dengan cut loss price ni, okay, kita kena tahu kita punya cut loss percentage. Cut loss percentage. Okay, CL percentage. Gini. Nampak tak? Kena ke sini sikit. Okay, right. Cut loss percentage. Antara entry price ke cut loss price, kita kena tahu cut loss percentage tu berapa. Okay. Jadi cut loss percentage ni kita tahu risiko kita ambil berapa. Kalau saham tu jatuh, kita beli dekat entry price, dan dia jatuh ke cut loss price kita ni, kita clear position, kita tahu cut loss percentage tu berapa. Cut loss percentage. Cut loss percentage. Alright, dan biasanya cut loss percentage kita boleh ambil bawah negatif 10%. Ini cara saya. Saya letak bawah negatif 10%. Maksudnya maksimum dia boleh pergi sampai kena CLP kita adalah negatif 10%. Dan ini adalah guideline. Okay, bukan mesti 10%. Dia kalau boleh lagi rendah. Lagi rendah daripada negatif 10%. Kalau negatif 5%, negatif 6%, itu lebih baiklah. Okay? Tetapi maksudnya kalau saham tersebut dia pergi kepada cut loss price, maksudnya anda kena clear position dengan pengetahuan berapakah cut loss percentage anda. Okay? So bila anda dah tahu anda punya cut loss percentage, ini nombor 3. Okay? So nombor 4 barulah anda mencari target price. Target price kita sebut TP, ataupun ada orang sebut juga untuk take profit. Okay, TP adalah target price ataupun take profit. Okay, so 4 perkara ni anda perlu tahu dalam trading plan anda. Di manakah entry price anda yang anda nak dapatkan saham ni untuk beli? Okay, di manakah anda perlu cut loss sekiranya harga saham tu jatuh? Okay, sekiranya harga saham tu jatuh, anda nak cut loss di mana? Dan sekiranya saham tersebut naik, anda nak jual di mana untuk take profit. Okay, so ini adalah asas trading plan. Trading plan kita nak tahu 4 perkara ni. 4 perkara ni kita nak tahu. Okay, entry price, kita nak tahu cut loss price, kita nak tahu cut loss percentage, dan kita nak tahu target price. Kalau kita tahu keempat-empat perkara ni, barulah kita boleh beli sesuatu saham. Kalau kita tak tahu
kat mana nak entry, tak tahu nak mana kat loss, tak tahu berapa kat loss percentage kita dan tak tahu target price kita, jangan beli saham. Ataupun kalau anda beli saham juga, maksudnya anda akan beli saham tersebut dalam keadaan keraguan ataupun ketakutan, kerisauan, dan anda tak tahu macam mana nak bertindak dalam saham. Okay? Jadi inilah dia perkara yang saya sentiasa ada apabila saya membeli saham. Setiap kali saya beli saham, saya mesti ada trading plan. Saya tahu entry price saya tahu cut loss price saya tahu berapa cut loss percentage saya, dan saya tahu berapa target price saya. Itulah benda yang saya sentiasa akan buat dalam saham. Okay? Jadi, adakah faham trading plan? Okay, faham tak trading plan? Cuba komen faham kalau faham. Okay, jadi saya nak tunjukkan contoh kejap lagi, sedikit contoh macam mana saya set up trading plan ni. Boleh faham? Muhammad Syafil Mukhtar. Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullah. Faham tuan? Hehehe. Okay, alright. Okay, Ayim penyayang. Okay, faham tuan? Faham Mar Akiaro faham Okay, kalau faham bagus. Okay, jadi sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak set up trading plan ni based on technical analysis yang kita buat. Alright. Okay. Okay, so cara kita nak buat adalah macam ni. Biasanya saya akan menggunakan satu indikator sebagai base untuk set up trading plan. Nama indikator tersebut adalah Bollinger Bands. Okay, so Bollinger Bands ni dia punya bentuk dia macam ni. Ni dia punya Bollinger Bands. Okay, so bila kita nak beli saham, biasanya harga saham tu bila dia nak berlaku permulaan uptrend, dia akan naik. Dia berada dekat luar upper Bollinger Bands dan dia akan turun. Dia melakukan correction untuk masuk ke dalam ruangan upper Bollinger Bands ni. So bila dia masuk, kita akan cari satu harga, tetapkan satu harga untuk entry price kita, EP kita, entry price kita. Kemudian bila kita dah tahu entry price kita, next step kita nak tahu di manakah cut loss price kita. So cut loss price kita adalah setengah sen di bawah middle band ni. So kita akan ambil satu harga di bawah middle band sebagai kita punya CLP. CLP adalah cut loss price kita. Support price bagaimana tuan? Support price ni dekat middle band. Biasa saya ambil dekat middle band lah. Alright, boleh? Boleh saya teruskan? Alright, so kita dah tahu dah CLP. Entry price kita dah tahu, CLP kita dah tahu. Dan kemudian kita akan cari kita punya CL percentage. CL percentage ni formula dia apa? Senang je. Formula dia adalah CLP tolak EP bahagi dengan EP dalam kurungan besar darab 100%. Nampak tak? Kita dah ada CLP, kita dah ada EP. So CLP tolak EP, jawapan dia bahagi EP darab dengan 100%. Kita akan dapat CL percentage. Faham ke faham ni? Kalau faham, komen faham. Alright. So kita dah ada dah. Entry price kita dah ada cut loss price dan kita dah ada cut loss percentage. So kita nak dapat jawapan dia adalah bawah negatif 10%. So bila kita dapat bawah negatif 10%, maksudnya selamat untuk kita beli saham tersebut. Maksudnya kerugian kita adalah terkawal di bawah negatif 10%. Kalau kita beli saham ni jatuh juga, kena cut loss price, kerugian kita mungkin negatif 6%, negatif 7%. Mungkin. Tapi takkan lebih daripada tu. Kalau kita ikut trading plan ni. Dan kemudian, what if kalau saham tersebut naik? Kalau dia naik, dia naik ke atas ni. So bila dia terkeluar daripada upper Bollinger Bands dekat sini, kita sebut dia sebagai target price. Target price, ataupun kita sebut TP lah. Kita pakai nama pendek dia, nama glamour dia adalah TP. So TP adalah satu harga yang berada di luar upper Bollinger Bands. So target price, mana-mana harga dekat luar upper Bollinger Band adalah harga entry, harga target price kita. So inilah dia. Bila kita buat macam ni, kita tahu kita punya entry price, kita tahu cut loss price kita, kita tahu cut loss percentage kita, dan kita tahu target price kita. Inilah 4 komponen
asas yang kita perlu tahu dalam trading plan. Dan kita apabila kita dah ada trading plan ni, selepas kita buat kajian saham, kita dah berada di permulaan uptrend, kita dah tahu entry price kita tahu cut loss price kita tahu berapa cut loss percentage kita dan kita tahu target price kita, maka kita dah boleh beli saham ni mengikut trading plan ini. Okay, jadi first step kita adalah kita nak dapatkan entry price. Okay, step pertama, apa tindakan kita adalah nak dapatkan harga entry price ni. Boleh tak dapat beli pada harga entry price? So, kalau kita dapat beli, maka kita akan on position. Maksudnya counter saham ni akan berada dekat dalam portfolio saham kita dah. Okay, kita dah memiliki saham ini. Okay, jadi bila kita dah beli saham syarikat ni, counter ni, so dua je benda yang kita nak monitor. Kita nak monitor sama ada saham ni jatuh ke CLP ataupun dia naik kepada TP. Okay, dua je benda ni yang berlaku. Sebab tu, bila saya beli saham, saya tahu cut loss price saya berapa, saya tahu target price saya berapa. Jadi bila saya beli saham, saya dah on position, saya cuma ingat dua harga ni sahaja. Harga cut loss price saya, harga target price saya. So, kalau harga saham ni lepas saya beli, okay, harga saham ni kan turun naik kan? Turun naik kan? Dalam upper Bollinger Bands ni, selagi dia tak kena CLP, selagi dia tak kena TP, saya biar sahaja. Tak ada tindakan yang perlu dibuat. Kita monitor je lah. Sebab saham tu turun dan naik setiap hari, setiap masa. Okay, jadi it's okay untuk saham tu turun, saham tu naik, saham tu turun, saham tu naik. Okay, tetapi kita hanya akan bertindak, okay, apabila saham tersebut naik ke TP kita dan ke CLP kita. Itu je benda yang kita akan buat. Selain daripada tu, kita tak ada apa nak kena risaukan dalam saham. Okay? Alright. Yusman Yusof, CL percentage tu termasuk brokerage fee ke? Kalau kiraan saya tak termasuk brokerage fee. Okay, brokerage fee tak termasuk. Okay? Kalau anda nak kira ikut brokerage fee, anda kena kira sendirilah ikut kiraan brokerage fee. Saya biasanya tak kira brokerage fee. Okay? Macam tu. Okay, so dia adalah gross calculation lah kita sebut, okay? Alright, siapa yang faham apa yang saya explain tentang trading plan ni? Siapa yang faham? Kalau faham, cuba komen faham. Faham ke faham? Alright, Mar Akiarun, Tuan TNM nak tanya, jika harga naik tak keluar dari upper Bollinger Band, kita boleh jual juga kan? Better jual bila terkeluar lah, lagi banyak untung. Okay, kalau anda nak jual sebelum terkeluar upper Bollinger Band, boleh. Suka hati anda lah. Okay, kan saham tu kan saham anda yang punya. Anda nak beli bila, anda nak jual bila, suka hati anda. Kalau anda rasa dia dah naik dan dia belum terkeluar apa Bollinger Band, anda nak jual, anda buatlah keputusan untuk jual. Okay, so terpulang kepada anda. Cuma ruangan sell sebenarnya berada dekat luar apa Bollinger Band. Macam tu. Kalau anda nak jual awal, suka hati anda. Boleh tak? Sebelum dia kena CLP, saya nak jual. Suka hati anda. Okay, suka hati anda. Okay, terpulang pada masing-masing. Okay. Pak Din, berapa target price, percentage dari entry price tu? Terpulang kepada counter. Sebab kita kena tengok kat mana harga dekat luar upper Bollinger Bands ni dengan harga dekat luar upper Bollinger Band ke atas lah. Jadi berapa persen tu kita boleh kira, okay, tetapi selalunya saya jarang kira. Okay, saya just tahu harga dekat luar upper Bollinger Band tu harga berapa. Nanti bila dia sampai masa dia, saya tengok dekat portfolio je. Okay, dan masa tu saya akan decide untuk jual lah. Mahyudin Maha, perlu queue ke tuan untuk dapatkan harga entry buy kita? Terpulang kalau kita nak dapatkan entry price kat sini tapi harga sekarang berada dekat atas sikit, so kita queue lah dekat bawah sikit. Tengok keadaan. Ada masa kita dah boleh beli, ada masa kita kena tunggu. Okay, ada masa kita kena kadang-kadang dia turun lebih rendah, kita dapat harga yang lebih rendah. Bergantung kepada situasi counter lah. Macam tu. Okay. Alright. Siti Hidayah, agak-agak ada time frame ke nak tunggu saham naik ke upper Bollinger Band? Jawapannya kita memang pakai time frame daily chart, tapi bukan bermaksud saham tersebut akan naik dalam masa satu hari. Tidak semestinya. Saham ni suka hati dia nak naik bila. Jadi kerja kita bukan mengetahui bila saham akan naik, tetapi kerja kita adalah monitor saham tersebut sehingga dia naik ke paras yang kita nak, dan dalam masa yang sama juga kita bersedia kalau saham tersebut turun ke cut loss price kita. Okay, so that's why inilah trading plan yang selalu saya gunakan dalam saham. Okay, jadi kalau saham yang saya beli tu naik ke target price, alhamdulillah saya buat profit. Okay, tak kisahlah 5%, 6%, 10%, 20%, is
profit. Okay. Tetapi kalau saham tersebut jatuh, saya jatuh ke CLP saya akan cut loss dan saya akan realize the loss dengan kerugian yang saya dah kira tersebut lah. Okay. So mungkin 5%, 6%. Saya dah tahu sebelum saya beli saham ni, saya dah tahu saya akan rugi berapa banyak. Okay, jadi terpulang kepada saya lah untuk decide sama ada untuk cut loss ataupun tidak. Okay, tetapi kalau dah kena CLP, saya cut loss saja. Saya realize je. Sebab counter tu dah berada dekat ruangan sell. Ini adalah ruangan sell, ini adalah ruangan buy. Okay, jadi inilah salah satu cara macam mana saya buat. Mungkin ada yang setuju dengan saya, mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Terpulang lah. Tapi sekurang-kurangnya saya share dengan anda cara saya melabur dan trade saham. Sebab saya sebenarnya dalam sesi live saya memang share cara saya buat saham. Okay, sebab tu lah kalau orang cakap, oh nak belajar saham mahal beribu ringgit. Okay, orang yang buat kelas saham untung berjuta. This may depend. Siapa yang nak masuk kelas, masuklah kelas. Okay, tetapi kat luar pun ada je ilmu-ilmu saham yang dikongsikan. Okay, dan apa yang saya ajar ni adalah apa benda yang saya memang buat. Okay, dan dalam program saya pun saya ajar benda yang lebih kurang sama. Okay, cuma dekat dalam program saya ni, anda dapat eksklusif kepada video-video training saya lah. Itu je bezanya. Okay, dan saya faham juga bila saya buat live, bukan semua orang tengok saya. Bukan semua orang tengok live saya kan. Okay, jadi it's okay untuk saya share ilmu. Siapa yang dapat manfaat, boleh gunakan dalam pelaburan dan trade saham anda, bagus. Okay, kalau anda tak setuju, tak suka cara saya pun, it's okay. At least saya share secara percuma. Okay, so that's the way lah macam mana kita buat. Okay, harus teknik Bollinger Band paling senang nak faham antara indikator paling untung. Yes. Okay, so ini antara indikator favorite saya jugalah. Okay, jadi indikator ni adalah indikator yang memang dah wujud dah lama dah. Okay, dan dia punya founder indikator ni adalah John Bollinger. Alright, dan John Bollinger ni kalau tak silap saya dia masih hidup lagi sekarang. Okay, cuma apa yang saya ajarkan anda tentang Bollinger Bands ni mungkin bukan seperti apa yang John Bollinger ajarkan. Okay, saya ajar based on apa yang saya belajar, apa yang saya buat lah. Macam tu. Okay, alright. Okay, so settle kelas kita pada hari ni. Okay, tentang trading plan. Okay, so saya nak tunjukkan anda dekat luar ni. Ni dekat luar office saya ada pokok-pokok. Alright, hari ni Johor Bahru tak hujan. Okay, tak hujan. Kita harap tak hujan jugalah sepanjang hari ni. Okay, sebab 2 hari dah hujan lebat di Johor Bahru. Malam semalam pun hujan lebat juga. Okay, pukul 10 malam macam tu hujan lebat di Johor Bahru. Okay, jadi kita doakan semoga selamatlah Johor Bahru. Kalau hari pertama yang hari tu 2 hari lepas hujan lebat sampai banjir bandar Johor Bahru. Tapi Alhamdulillah surut cepat. Okay, Alhamdulillah surut cepat. Okay, dan selamatlah kita di sini di Johor Bahru. Okay, okay, right. Jadi itulah dia situasi di sini. Okay, alright. Jadi ada soalan apa-apa tak soalan berkaitan dengan apa yang saya ajarkan? Okay, alright. So dalam masa beberapa minit sahaja kita dah belajar trading plan, topik yang penting. Okay, untuk kita melabur dan trade saham. Okay, dan ingat pesanan saya dalam saham memang ada untung dan rugi. Kalau cut loss tu, kita cut loss, kita kira rugi jugalah. Kita punya modal berkurangan lah. Tetapi kerugian tersebut adalah kerugian yang terkawal. Okay, jadi kalau kita kalau kita cut loss dalam saham, okay, kita kena terimalah cut loss tu, kita punya modal menyusut lah. Okay, dan it's okay untuk cut loss. Okay, itu adalah saham, sebahagian daripada saham. Masalah setengah orang adalah dia tak boleh tengok rugi saham dan dia nak masuk melabur saham juga. Itu problem. Okay, sebab tu saham ni bukan untuk semua orang juga. Anda nak melabur saham, anda kena ada mindset yang betul sebagai seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Okay, Means Herbal, lawa rambut tuan. Terima kasih. Ada juga yang komen rambut saya. Terima kasih. Okay, alright. Mahayudin Maha, untuk saham bawah 10 sen sesuai tak guna Bollinger Band? Tak berapa sesuai. Okay, untuk counter bawah 10 sen tak sesuai. Counter yang sesuai dalam range 40 sen ke 80 sen tu sesuai lah. Okay, alright. Yusman Yusof, kalau candle close upper BB atau shadow je, tak kisah. Okay, asalkan harga tu berada dekat luar upper Bollinger Band. Okay, itu adalah harga yang kita dah boleh jual. Muhammad Fairuz,
Banafir tak banjir, boleh lunch. Betul. Banafir tak banjir, boleh lunch. Cuma hari ni saya puasa. Puasa tak boleh nak pergi lunch lah, okay. Azmah Kasim, JB di mana tuan? JB di Menara Zurich. Office kami di Menara Zurich, Johor Bahru. Okay, di tempat kita beroperasi lah, okay. Okay, Kushairi Hairun Ar-Rashid. Salam tuan, nak tanya, kalau price tu turun menghampiri ke middle Bollinger Band, kemudian ada buat bullish signal, contoh candlestick, ada buat bullish engulfing, ada potensi nak naik tak? Ada potensi nak naik, case of course ada potensi, tetapi adakah pasti akan naik? Jawapannya tak tahu. Okay, right. Jadi kita monitor je lah saham tersebut. Mungkin reversal berlaku kat situ, okay, tapi kita tak tahu, okay. Alright, jadi itulah dia saham, okay. Dan hari ni saya nak share dengan anda something, okay. So dekat tangan saya ni ada iPod Touch, okay. So iPod Touch ni dia adalah satu device, gadget yang kita boleh kita boleh guna. Dia macam iPhone, tetapi dia bukan handphone. Tetapi dia SIM card pun tak boleh masuk, okay. Cuma dia boleh, apa orang kata, boleh connect to internet lah, okay. Sebenarnya iPod ni biasanya digunakan untuk dengar lagu, okay. Tetapi sekarang ni dia boleh masuk internet, dia boleh ada mobile app semua kan, okay. Jadi contohnya macam saya punya iPod Touch ni yang warna biru ni, okay. So contohnya dekat sini kalau saya scroll kan, so anda boleh nampak tak, okay, ada mobile app M Plus Online, ada mobile app KLIC Screener, okay. Jadi saya boleh gunakan iPod Touch ni untuk trade saham, dan juga saya boleh gunakan untuk kaji saham, okay. Sebagai contoh, saya buka KLIC Screener ni, okay. Saya buka KLIC Screener, okay. So saya boleh buat kajian saham dekat sini, okay. So kalau saya nak buka satu counter lah, contoh apa-apa counter pun, okay. So saya boleh kaji saham ni, saya boleh buka chart dekat sini. Nampak tak? Saya boleh buka chart dekat saya punya iPod Touch ni, nampak tak? Kita boleh besarkan, okay. Kita boleh besarkan, kita boleh masukkan indikator, okay. So sama macam kita pakai iPhone ataupun kita pakai laptop, function KLIC Screener ni sama, okay. Jadi memang kita boleh gunakan untuk buat kajian saham semudah menggunakan device yang nipis ini. Okay, right. So kemudian kita boleh beli saham ataupun jual saham menggunakan mobile app M Plus Online ni. Okay, so kita login kat sini, kita boleh tekan button buy, tekan button sell. Okay, jadi as long as connected to internet, kita boleh pakai device ni. Semudah sekecil ni. So masuk dalam poket pun boleh. Okay, masuk dekat dalam kita punya posh bag depan ni pun boleh. Alright, so mudah, okay, menggunakan ni, okay. Tapi tak semestinya anda kena beli benda ni, okay. Anda boleh guna smartphone anda, iPhone anda, okay. Dan anda bolehlah gunakan handphone untuk melabur saham, untuk beli saham dan jual saham di Bursa Malaysia, okay. So very simple. So kalau kita tengok sekarang, indeks Bursa Malaysia kita berada di 1498.71 mata. Hari ni pasaran saham Bursa Malaysia kita naik, hijau, okay, 8 mata naik, okay. So kalau saya tengok dekat dalam saya punya watchlist, okay, ni watchlist saya. So ada watchlist counter yang naik, ada counter yang jatuh, ada counter yang tidak berubah. Okay, kalau sebelah ni ada counter yang jatuh. Okay, so ni watchlist saya lah. Okay, jadi anda juga boleh ada watchlist anda, okay, bila anda menggunakan mobile app M Plus Online ni. Okay, jadi ini counter-counter yang aktif, okay, dalam hari ni. Okay, jadi semua ni kita boleh iPod Touch ni. So best ke best? Kan best kan? 1,000 lebih saya beli. 1,000 lebih. Okay, so dia satu untuk kita gunakan lah. Ni saya gunakan lah. Saya beli saja je, saya beli. Saya beli ni untuk tax. Sebab kita nak kena bayar tax kan. Jadi bila beli gadget tu kita boleh tolak tax. Jadi saya belilah lifestyle gadget 1,000 lebih. Macam tu. Okay. Ada beli iPad juga. Okay. So apa yang saya nak sampaikan adalah dalam saham ni mudah untuk kita gunakan, untuk kita buat. Okay. Dan
ada orang cakap saya tak ada laptop untuk buat saham. Tak payah pakai laptop, pakai phone kecil, pakai iPod pun boleh, pakai iPad pun boleh. Jadi itulah dia kelebihan saham. Okay, alright. Muhammad Mahyudin, Office app tu office dia kat Melaka kan? Yes, Melaka Securities, betul, Melaka Securities. Okay, alright. Jadi itulah dia apa yang ingin saya sampaikan dalam sesi live pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Okay, dan sebelum kita akhiri ni, saya just nak maklumkan saya ada satu circle khas yang saya buat untuk anda yang berminat nak follow saya lebih dekat. Okay, di mana program tersebut ataupun circle tersebut kita namakan sebagai Voice Chat with TNM. So Voice Chat with TNM ni circle yang anda akan berjumpa dengan saya melalui voice chat setiap hari Ahad pukul 9 malam. Kita akan borak-borak tentang inspirasi kejayaan, tentang motivasi diri, tentang mindset kejayaan, okay, dan tentang pengurusan kewangan peribadi. Okay, so kalau anda nak jadi orang yang lebih berjaya pada tahun 2022 ni, okay, maka anda boleh join circle saya, Voice Chat with TNM. Fee-nya adalah RM67 sahaja. Okay, dan kalau anda berminat, anda boleh komen berminat dekat ruangan chat, dekat ruangan komen kat bawah. Nanti my team akan respon kepada anda dan berikan link untuk info lanjut. Okay, so Voice Chat with TNM adalah program mingguan. Okay, anda akan follow saya secara mingguan. Okay, dan anda boleh dapatkan akses kepada ilmu-ilmu tentang kewangan, tentang kejayaan, tentang mindset dan sebagainya. Okay, so apa yang saya kongsikan dekat live ni, kalau anda rasa banyak, sebenarnya dalam voice chat saya cerita lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Okay, alright. M. Hafizi Dahlan, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak join live Tuan, maaf busy sikit lately. Didoakan Tuan and the team sentiasa dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih Tuan Hafizi Dahlan. Ni student saya dari Bintulu, Sarawak. Muhammad Mahyudin, Voice Chat with TNM tu apa? Voice Chat with TNM tu satu Telegram channel. So kalau anda register, anda akan join dalam Telegram channel tersebut dan anda boleh ikuti sesi voice chat saya. Dia macam podcast lah, podcast. Okay, so kalau nak info lanjut, anda komen berminat dekat ruang komen dan nanti my team akan respon kepada anda dan berikan info lanjut. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada minggu ni. Okay, right. Idmal Iskandar, indikator Bollinger Band tu set berapa Tuan? Pakai default setting sahaja, tak payah tukar setting yang lain. Pakai default setting sahaja. Nura Ayuni, untuk newbie pun boleh ikut ke? Boleh. Boleh, newbie boleh ikut. Okay, dan untuk anda yang nak jadi lebih berjaya dalam kehidupan anda dan anda nak satu circle yang direct access bercakap dengan saya dalam voice chat, anda boleh komen berminat. Okay, nanti Cik Madiha akan hubungi anda untuk info lanjut. Okay, so komen berminat sekarang. Okay, nanti kita akan berikan anda link untuk daftar. RM67 sahaja sebulan. Okay, so kita akan mulakan sesi pertama kita untuk bulan Ogos ni pada hari Ahad ini. Okay, hari Ahad ni 7 Ogos kalau tak silap saya, 7 Ogos. Okay, alright. So siapa berminat, komen berminat, okay, untuk info lanjut. Okay, so setakat ini sahaja dalam sesi live kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi Facebook Live pada minggu depan, hari Isnin sehingga hari Khamis pukul 12 tengah hari. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.